Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram daripada pengalamanku dan juga seorang kawanku. Kawan aku ni, aku nak bagi gelaran ni sebagai Abang Am. Sebab Abang Am ni lagi tua daripada aku. Pada ketika tu aku berumur 10 tahun. Abang Am ni berumur 14 tahun, dalam tingkatan 2. Jadi kisah yang aku nak ceritakan kepada anda ni adalah sebuah kisah kisah yang berlaku dekat sebuah rumah kedai yang sering sekali berlaku kejadian-kejadian misteri, dan aku sendiri alami peristiwa ni. Pada suatu hari tu, Abang Am ni dia ajak aku teman dia, sebab masa tu dia tinggal seorang diri kat rumah tu. Sebab mak ayah Abang Am ni adalah seorang pengarah kuliah. Jadi pada masa tu mak ayah dia ni ada tugasan penting Mungkin dia nak cari eksperimen, nak buat filem. Lepas tu dia pergi ke Indonesia. Jadi aku pun temanlah Abang Am ni. Setelah Abang Am ni dia minta izin daripada mak ayah aku dulu. Daripada mak ayah aku dia bagi hijau. Jadi aku pun temanlah Abang Am. Mula-mula tu memang Abang Am ni ajak aku dengan abang aku teman. Tapi sebab abang aku ni dia selalu asyik palaparan dia tak puas hati je dengan Abang Am ni. Jadi asyik bergaduh. Jadi Abang Am pun cancelkan dia. Mula-mula memang dia ada ajak. Jadi aku pun berdua je lah dengan Abang Am ni. Aku ni tinggal berjiran dengan Abang Am. Jiran. Maknanya sebelah rumah aku tu adalah rumah Abang Am. Dulu rumah Abang Am ni, keluarga aku sendiri pun pernah tinggal dekat rumah tu. Tapi bila tak tahan dengan gangguan demi gangguan, akhirnya kami pindah ke sebelah rumah. Dan pada masa yang sama, bapak aku ni dia tak sewa dah dua buah blok bangunan dua tingkat lah. Dan dulu asalnya bapak aku ni dia sewa 2 tingkat. Bawah dijadikan kedai, atas jadikan rumah. Tapi bila berlaku cerita-cerita yang macam tu, peristiwa yang seram macam tu, gangguan yang berlaku dekat adik-adik. Jadi bapak aku pun dia sewa hanya tingkat kecil saja. Jadi sebelum aku nak teruskan cerita, aku nak cerita tentang pengalaman semasa aku tinggal kat rumah Abang Am tu. Sebelum Abang Am dia sewa rumah tu. Pada satu hari tu, satu malam, jadi masa kami semua sedang tidur pada masa tu, tiba-tiba kami semua terbangun pasal terdengar suara adik aku menangis. Adik perempuan aku pada tu umur dia dalam 9 tahun, 8 tahun, umur dia dalam 8 tahun. Jadi dia menangis dia menangis menjerit-jerit. Jadi mula-mula tu kami lihat dia ni hanya mengigau. Tapi bila tengok rupa-rupanya dia bukan mengigau, memang dia serius. Dan mata dia terbeliak pada masa tu. Mata terbeliak. Lepas tu wajah dia pun agak pucat. Tangan dia semua jadi kejam Dia menjerit. Apa yang aku dengar dalam jeritan itu, dia kata dekat atas almari dalam rumah itu tu, dia nampak ada sesuatu apa yang dia kata adalah hantu. Jadi bapak aku ni
pun ambil air dalam mesin. Jadi dia jampi air tersebut, lalu dibasuhkan, disapukan pada muka adik aku ni, kepala dia, dan akhirnya adik aku ni sedarkan diri. Tapi masa tu agak lemah lah keadaan. Jadi keesokan harinya badan adik aku ni jadi panas tau. Dia terkena demam panas. Jadi bila kejadian misteri yang selalu berlaku dekat rumah tu, kadang-kadang tu dengar macam ada orang cakap tu, dengar ada orang mandi dan minum air. Jadi aku pun selalu sakit kat rumah tu, selalu demam. Memang aura rumah tu agak berlainan sikit. Dia ada hawa yang panas tau kat rumah. Jadi akhirnya bapak aku ni setujulah untuk pindah unit je sebenarnya. Jadi rumah yang aku pernah duduk dulu tu aku dah tak duduk dah. Kebetulan pada masa tu ada orang lain datang nak sewa rumah tu. Tapi kami tak cerita lah dengan dia yang rumah tu memang ada keras sikit. Tapi bila kami tengok dia duduk, mula-mula tu nampak macam okey je kan. Jadi kami pun tak ada lah nak tanya ada okey ke tinggal kat rumah tu apa semua. Jadi kami buat macam tak tahulah. Tapi jiran aku ni dia baik. Sebab tu aku kawan baik dengan dia. Jadi Abang Am ni, kita kembali kepada cerita Abang Am tadi. Jadi pada satu hari tu dia ajak aku teman dia pergi ke rumah dia. Jadi aku pun ikutlah pergi rumah dia. Bila sampai kat dalam rumah dia tu, dia cakap dengan aku, kau duduklah dulu bah. Dia panggil aku abah. Jadi aku pun duduk dekat rumah tu. Jadi bila aku duduk dekat ruang tamu tu, dia tanya aku nak tengok televisyen, pasang lah. Jadi aku cakap tak tahu, abang pasang ke lah. Pasal sebenarnya bukan aku tak tahu, pasal rumah orang kan. Jadi takkanlah aku nak suka je. Aku nak buat apa-apa yang aku suka kan. Jadi aku suruhlah dia pasang. Jadi abang pun pasanglah TV tu. Hidupkanlah televisyen tu. Bila dah hidup televisyen tu, aku pun menonton lah. Masa tu aku tonton filem siaran TV2 tau. Jadi masa aku tengah syok tengok cerita tu, memang masa tu kebetulan cerita tengah best, cerita Ninja Turtle tak salah aku. Jadi masa aku budak-budak lagi kan. Jadi bila aku tengok cerita tu, sedang aku menonton televisyen, tiba-tiba siaran televisyen tadi bertukar-tukar lah. Daripada TV2 pergi ke TV1, daripada TV1 pergi ke TV2, dan akhirnya dia berhenti dekat TV3. Jadi aku panggil Abang Am. Masa tu Abang Am dia dekat dapur, dia tengah buat air untuk aku masa tu. Dia tanya aku nak minum air panas ke air sejuk. Jadi aku cakap aku nak minum air panas. Jadi dia buat air panas. Jadi masa tu aku seorang dekat ruang tamu tu. Jadi aku pun panggil Abang Am datang tanya kenapa. Cakap tak ada apa lah Abang Am. Jadi aku tanya Abang Am, remote kat mana Abang Am? Remote ada dekat ruang tamu tempat kau duduk tu. Jadi aku pun cakap, oh ya memang ada sini lah. Okey lah, tak apalah. Jadi aku pun ambil remote, aku tekan balik siaran dia, siaran TV2. Aku tengah syok tengok, tiba-tiba siaran tu bertukar lagi. Jadi aku tanya Abang Am, TV ni elok ke tak elok Abang Am? Dia kata, TV ni elok, dah servis. Dia tu memang tak ada masalah. Kenapa bah? Tak ada apa-apa Abang Am, saja tanya. Remote ni elok ke? Remote tu pun elok tu, remote baru tu. TV pun TV baru. Tak adalah lama sangat TV ni. Ya ke? Okey lah. Tapi saya tengok pun memang nampak macam baru. Aku cakap macam tu lah, aku cakap kat Abang. Jadi aku pun tukar siaran balik pada TV2 balik. Aku pun tengok, nonton balik. Tiba-tiba siaran tu dia bertukar balik tau. Asyik sering kali bertukar. Akhirnya aku dah fed up, aku pun tutup TV tu. Aku tutup TV, aku stay lah dekat ruang tamu tu. Aku tengok ada majalah apa kan, aku baca. Jadi Abang Am datang bawa air minuman. Dia pun duduk dekat depan aku pun sembang aja.
Sembang. Lepas tu dia tanya, kenapa bah tadi? Kau tanya Abang Am, TV Abang Am kenapa? Tak elok ke TV Abang Am ni? Elok bang. Tapi cuma TV ni siaran dia selalu bertukar-tukar lah Abang Am. Dia bertukar sendiri pula tu. Saya tak tekan apa-apa pun, tiba-tiba dia bertukar sendiri. Jadi Abang Am kata, benda macam tu dah berlaku banyak kali dah bang kat rumah ni. Kadang tu bila Abang Am, tapi dia yang pelik je bila kita tengok sorang-sorang tak. Bila kita tengok berdua macam ni, dia tak tukar. Bila kita tengok sorang-sorang, mula-mula tu aku ingat Abang Am saja main-main. Jadi aku tengok jam Abang Am, sebab aku takut ada remote yang boleh tukarkan siaran. Dia Abang kata tak ada bang, memang TV ni macam tu. Memang bila kita tengok sorang-sorang, kejadian yang macam yang kau alami tadi pasti akan berlaku. Jadi aku pun, yelah, kan je lah apa yang Abang Am cakap tu. Itu adalah kisah seram yang pertama. Kisah seram yang kedua, masa tu aku tengah duduk dekat ruang tamu rumah Abang Am ni. Aku duduk berdua dengan dia. Tiba-tiba aku dengar dekat dapur tu macam ada orang sedang memasak tau. Dia potong bawang, macam potong bawang guna pisau. Lepas tu masuk ke dalam kuali, dengar bunyi minyak dia. Macam-macam dengar lah. Tapi memang dengar tu dekat dapur rumah dia, bukan jiran sebelah. Kalau jiran sebelah dia takkan dengar, pasal rumah tu rumah batu. Kalau rumah kayu mungkin boleh dengar. Jadi bila rumah batu ni dia, kalau dengar pun tak apa jelas. Tapi ni dengar dia agak jelas. Jadi aku cakap dengan Abang Am, Abang Am ada masak apa-apa ke kat dapur tu? Dia kata, mana ada, Abang Am kan duduk dengan kau ni. Habis apa kat dapur tu Abang Am? Abang Am tak tahulah nak cakap apa. Tapi lain kali bila kau dengar macam tu, bila kau dengar apa-apa, kau jangan tegur. Kalau kau tegur, nanti dia akan berjangkit tau. Rumah ni lah. Jadi aku cakap dengan dia, ya ke Abang Am? Minta maaf lah. Kata tak apa. Abang Am, saya rasa memang ada orang masak kat dapur tu lah. Tapi itulah, yang peliknya kita berdua je dalam rumah ni. Habis siapa yang sedang memasak kat dapur tu lah. Jadi Abang Am pun cakap dengan aku, jom kita tengok jom. Untuk nak memastikan. Jadi aku pun teman Abang Am ni pergi dapur. Aku tengok api dapur tu memang tak buka. Aku tengok kuali pun duduk dalam keadaan baik, dan tak ada apa-apa pun peralatan yang digunakan. Cuma ada bau masakan. Masakan ni kalau tak salah aku, dia masakan bau ala-ala Thai punya masakan. Tapi yang peliknya, kawasan tu memang tak ada kedai-kedai Thai, kedai-kedai makan Thai. Yang ada kedai mamak kat bawah tu. Tapi tak mungkin kedai mamak tu boleh dengar sampai ke atas, kan? Pasal bangunan ni agak tinggi sikit. Jadi aku pun cakap dengan Abang Am, tak ada apa tu Abang Am, mungkin ada orang nak tumpang guna tu. Dah lah, tak payah layan dia lah. Dia kata pergi ruang tamu lah. Jadi aku pun duduk kat ruang tamu tu. Aku pun sembang lah, sambung sembang dengan Abang Am. Tengah duduk sambung sembang tu, sekali lagi kejadian pelik berlaku kat dalam rumah dia tu. Pada masa tu aku dengar dekat bilik air dia bunyi shower tau, bunyi orang sedang mandi. Memang real dengar bunyi orang mandi. Kalau orang mandi kan, bunyi macam air tu dia bunyi air yang lain sedikit bunyi dia kan. Tak macam kalau kita buka shower, air keluar kosong je, kita boleh dengar. Kita boleh tahu ni orang ni dia buka air tapi dia tak ada mandi, ataupun dia tak gunakan air tersebut. Kita boleh tahu. Tapi yang ni dia dengar bunyi orang mandi. Lepas tu dengan bau sabun apa semua kan. Jadi aku tegur Abang Am, selain daripada kita dan rumah dia Abang Am, ada ke orang lain? Jadi bila aku pergi ke bilik air tu, aku tengok memang bilik air tu shower dia terbuka, tapi tak ada sesiapa yang gunakan air tersebut. Jadi aku pun cakap dengan Abang Am, tutuplah Abang Am, shower ni dia tak guna button tau. Dia cuma guna yang kunci telinga tu, tahu kan, macam kunci telinga kan.
Biasa kat rumah-rumah kita mesti ada guna benda tu. Jadi macam mana kalau tak ada orang yang usik benda tu, macam mana air boleh terbuka? Cuba kita fikir sendirilah. Jadi aku pun pada masa tu Abang Am dia bawa aku pergi satu bilik tau. Dia nak tunjuk aku satu bilik. Aku cakap bilik apa tu Abang Am? Dia kata bilik ni lah tempat simpan apa peralatan-peralatan untuk syuting ni. Jadi aku cakap boleh tengok. Dia kata boleh. Dia bawa aku, dia buka, aku tengok dalam bilik tu. Aku tengok ada pedang, ada parang, tapi semuanya untuk syuting bukan parang betul pun. Dia buat daripada kayu je. Jadi dia salut dengan timah lah apalah kan, untuk nak nampak benda tu real. Jadi ada kuda kepang, lepas tu ada apa, peralatan untuk wayang kulit, macam Pak Dogo tu apa semua kan. Jadi banyak lagi benda-benda yang antik nampak benda tu memang barang-barang antik, barang-barang lama. Benda-benda tu dah digunakan untuk apa, buat filem. Jadi selesai aku masuk bilik tu apa semua, aku dah keluar. Lepas tu aku kat ruang tamu, kat dapur lagi. Lepas tu dekat dapur lagi. Jadi masa aku tengah jalan, tiba-tiba aku tak nampak, pandangan aku jadi hitam tau, jadi gelap. Jadi bila jadi gelap, aku tanya Abang Wan, Abang Am, Abang Am kenapa tiba-tiba gelap? Abang cakap dia pun tak tahu kenapa. Jadi aku pun tengok dekat atas. Bila aku tengok atas tu, aku tak nampak buku tau. Cuma aku nampak gelap je. Macam lorong gelap je. Jadi aku tanya Abang Am. Abang Am pun masa tu aku nak tanya pun, sebelum tu aku tak tanya apa-apa. Aku tanya selepas daripada tu. Sebab masa tu ialah dalam keadaan yang macam tu, kita sendiri pun nak bertanya apa-apa pun kita tak mampu nak bertanya. Jadi apa yang terkeluar daripada mulut aku, sebab aku cakap dengan Abang Am, jom kita baca ayat-ayat yang mana yang kita ingat yang kita belajar. Jadi aku membaca lah dengan Abang Am. Dia baca-baca, akhirnya aku nampak semula jalan aku ni. Jadi aku pun tanya dekat Abang Am sebenarnya benda apa tu Abang Am? Orang-orang tu kata benda tu hantu galah. Kalau benda yang kita nampak yang tadi, yang hadang jalan kita tu hantu galah, pasal pada ketika tu kita duduk dalam kain ni tau. Oh ya tu. Inilah satu peristiwa pengalaman misteri yang aku pernah alami bersama dengan kawan aku ni. Jadi aku rasa cukuplah setakat ni dulu. Nanti aku akan kisahkan lagi kisah-kisah seram berkaitan dengan asrama. Aku ni banyak pengalaman seram yang pernah aku alami. Jadi aku nak kongsikan dengan anda semua. Dan ada juga pengalaman yang diceritakan melalui kawan aku kepada aku. Itu pun aku akan kongsikan kepada anda semua. Apa-apa pun aku minta anda supaya jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Supaya apa yang anda lakukan, jika sekiranya anda subscribe, anda akan dapat terus mendengar cerita-cerita, kisah-kisah yang aku kisahkan kepada anda. Semoga kisah-kisah yang aku kisahkan kepada anda ini menghantui pemikiran anda. Seram. Bye. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui diri anda semua. Ada masalah makan.